Assalamualaikum, salam sejahtera kepada Beli dan rakan-rakan. Kami daripada Komnas 3 akan membentangkan hasil penulisan kami daripada topik yang telah diberikan. Okey, jadi baik, pertama sekali saya ingin memperkenalkan ahli komuniti kami. Itu kami terdiri daripada 5 orang, iaitu Elisa, Leo, Anzilawati dan Syamilia. Dan saya sendiri jugalah, Muhammad Azfar. Jadi topik yang diberikan kepada kami adalah pertahankan dan gemilangkan Malaysia tanah airku. Daripada topik ini, kami mendapati bahawa topik ini agak umum. Jadi kami spesifikkan topik ini dan mendapati kami memilih perpaduan sebagai asas kepada pengukuhan dan juga dalam usaha untuk menggemilangkan Malaysia. Jadi tanpa melengahkan masa, kita akan terus kepada hasil dapatan kami. Jadi untuk pengenalan, kami mendapati bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang mengamalkan toleransi antara kaum. Walaupun dalam masyarakat majmuk berbilang kaum dan agama, Malaysia masih dapat mengekalkan keharmonian dan menyelesaikan setiap isu yang timbul dengan harmoni dan berkesan. Jadi kami mendapati bahawa rakyat Malaysia perlu menitik beratkan perpaduan yang sedia ada di dalam diri setiap rakyat Malaysia. Dan juga mereka perlu menitik beratkan cabaran dan cara untuk mengatasi cabaran tersebut dalam usaha mengekalkan perpaduan. Jika perpaduan ini dapat dikekalkan, nescaya Malaysia akan terus digemilangkan, ataupun kita boleh kata Malaysia dalam keadaan yang stabil, yang kukuh, dan juga kita berjaya dapat menggemilangkan Malaysia. Jadi kita akan terus ke bahagian seterusnya. Saya serahkan kepada ahli kumpulan saya. Salam sejahtera, nama saya Leo Yiwu dengan nombor metrik 60465. Dalam Malaysia terdapat berbagai kumpulan etnik, termasuklah Melayu, India dengan Cina, iaitu golongan majoriti. Manakala Baba dan Nyonya, Kadasan Dusun, Iban, Melanau dan juga Bidayuh adalah golongan minoriti. Malaysia juga merupakan negara berbilang agama, termasuklah Islam, Buddhis, Hindu dan juga Kristian. Terdapat faktor perkembangan masyarakat berbilang kaum, iaitu dari aspek Melayu, India dan Cina. Golongan Melayu yang paling awal terdiri daripada Melayu Proto dan Melayu Dudro. Golongan India pula disebabkan migrasi ke tanah Melayu sebagai tanah buruh dan juga disebabkan campur tangan dari penaklukan British. Perkembangan golongan Cina adalah kerana kedatangan Laksamana Ching Ho dan juga migrasi besar dari negara China. Apakah cara untuk mencapai keharmonian dalam Malaysia? Sebagai rakyat Malaysia, kita mestilah berkomunikasi, bertoleransi, supaya pergaduhan dielakkan, maka keharmonian dicapai. Terdapat 3 faktor utama menyumbang kepada perkembangan ekonomi Malaysia, iaitu Melayu, Cina dan India merupakan sektor pertanian, perkhidmatan dan perniagaan. Kerajaan telah mengaplikasikan dasar ekonomi baru dengan mengusahakan sektor pertanian, mengarahkan hasil pertanian diekspor, maka jurang pendapatan antara kaum kecil dan keharmonian antara kaum dicapai. Melalui aspek sosial, negara dapat dipertahankan dan digemilangkan dengan mempunyai masyarakat yang berbilang kaum dan bersatu padu seperti peribahasa bersatu teguh bercerai roboh. Ianya juga dapat mengelakkan konflik dan peristiwa seperti 13 Mei 1969. Tanggungjawab rakyat sebagai generasi merdeka bukanlah setakat mempertahankan tanah air, malah perlu dijaga dari segi dalaman dan juga luaran. Sebagai contoh, tidak mengotori tanah air dengan sampah sarap, pelakuan jenayah dan juga tidak mengancam keselamatan negara. Semangat kekitaan dan patriotisme hendaklah dipupuk dalam kalangan masyarakat. Dari aspek politik, perkara yang boleh menggugat keamanan negara perlulah dijauhi seperti pembentukan neokolonialisme yang menjurus kepada perpecahan, perlakuan rasis dan perbuatan yang tidak demokratik. Politik memainkan peranan yang penting dalam mempertahankan dan gemilangkan Malaysia. Contohnya, menubuhkan parti politik yang berbilang kaum. Rukun negara adalah salah satu strategi dalam pengukuhan kesejahteraan dalam negara. Sesungguhnya, kestabilan dari pelbagai aspek dalam negara sangatlah penting. Hai, nama saya Elisa Endu, Matrikat 65853 ingin mempersembahkan cara-cara untuk mempertahankan dan menggemilangkan Malaysia. Sila menyaksikan. Tanah air kita
di mana tumpahnya darah pada tanah yang dijajah sekian lama. Di mana setiap hari baru diukir dengan janji untuk tidak berundur, untuk tidak membutakan mata, untuk sentiasa bersedia. Kami memakai seragam kami dengan bangga. Tidak kira di darat, di laut, mahupun di udara. Kami sedia berkhidmat untuk mempertahankan apa yang dekat di hati kami, untuk memelihara apa yang telah kami perjuangkan. Kami memperingati mereka yang berjuang sebelum kami. Kami julang pengorbanan mereka dengan berpegang pada cita-cita yang paling tinggi untuk negara yang kita miliki bersama, yang bersatu dalam harmoni, yang kaya dengan rahmat, yang berbeza budaya dan kepercayaan, yang tegas dalam pegangan. Demi Raja, demi Tuhan, untuk segala kebebasan yang kita nikmati. Apabila mentari terbenam, apabila hari menutup tiranya, kasih sayang mereka yang mencintai kami dan kehangatan pelukan mereka adalah satu-satunya kegemilangan yang kami cari. Jadi sepanjang pembintangan tadi daripada ahli kumpulan saya juga, kita dapat simpulkan bahawa
cara utama untuk kita mempertahankan dan gemilangkan Malaysia adalah bermula daripada perpaduan rakyatnya sendiri, dan perpaduan ini harus diterapkan daripada kecil dalam diri setiap individu di Malaysia. Kemudian seperti yang kita ketahui bahawa kekuatan sesebuah negara itu bermula daripada perpaduan rakyat yang tinggal di dalam negara itu sendiri. Seperti analogi, kuatnya sebatang pokok adalah daripada akar-akarnya yang subur dan kuat. Jadi kesimpulan dapat di sini secara pendek adalah perpaduan rakyat Malaysia adalah tunjang utama dalam usaha mengekalkan, mempertahankan dan menggemilangan Malaysia, tanah air kita. Sekian saja daripada kumpulan 3. Terima kasih.